Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum ini kita sudah terima berita tergempar yang melibatkan rasuah di kalangan kepimpinan politik di Malaysia sendiri. Bahkan ada yang sudah kalah, ada yang masuk penjara dan sebagainya lah yang berlaku. Pada tahun lepas, kita dikejutkan dengan skandal rasuah di Sabah yang melibatkan nama-nama besar kepimpinan politik di Sabah, Kerajaan Negeri Sabah. Dan tidak dapat dinafikan, nama Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, juga terlibat di dalam skandal ini. Nama beliau terlibat. Tapi dengan beberapa adun yang lain yang juga terlibat, belum kita boleh kata mereka bersalah. Tapi sudah ada spekulasi, sudah ada cerita mereka tidak mahu kerajaan negeri hari ini di Sabah untuk diteruskan pada penggal seterusnya kerana melibatkan rasuah dan sebagainya. Gesaan kepada Ketua Menteri untuk letak jawatan, gesaan agar Dun Sabah bubar, dan bermacam komen lah dan pandangan terutamanya daripada rakyat di negeri Sabah sendiri. Dan pada akhirnya, berkaitan dengan skandal ini, satu keputusan daripada SPRM yang pasti mengejutkan ramai. Op Adun 18 Adun Sabah diambil keterangan menurut Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM. 18 Adun Sabah diambil keterangan menurut Azam Baki. Skandal rasuah Sabah, kejutan kepada kepimpinan politik di negeri Sabah. Kertas siasatan siap hujung bulan ini. Satu artikel daripada BH Online berkaitan dengan skandal rasuah 18 Adun Sabah. Apa yang akan berlaku kepada kerajaan negeri dan nama-nama yang terlibat di dalam rasuah ini? Dan apa yang akan berlaku kepada 18 Adun Sabah ini? Adakah mereka akan dipecat? Adakah mereka akan ditangkap dan sebagainya? SPRM sudah merakam keterangan 18 Adun Sabah berhubung kes rasuah perolehan projek mineral di negeri berkenaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, pihaknya kini sedang melengkapkan kertas siasatan kes itu sebelum akhir bulan ini, seperti diarahkan Timbalan Pendakwa Raya. Siasatan berkaitan kes terbabit sudah selesai dan kami sudah menyerahkan kertas siasatan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan susulan. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya mengarahkan pegawai penyiasat supaya melengkapkan beberapa keterangan yang perlu disiapkan sebelum akhir bulan. Saya memberi jaminan pada bulan Februari saya sendiri akan memaklumkan perkembangan terbaru. Menerusi Op Dun berkata, Azam berkata, kertas siasatan pertama dibuka membabitkan pemberi maklumat dan bekas pegawai kerajaan negeri berkenaan berkaitan jabatan mineral. Dalam artikel ini juga melibatkan berkaitan dengan Sabah Mineral mulakan proses saman jonti pihak ketiga. SMM Sdn Berhad telah memulakan prosiding undang-undang terhadap bekas ketua pegawai eksekutifnya John T. Enggihon yang membuat tuduhan salah laku dan salah guna kuasa terhadap penggantinya dan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Menurut laporan Borneo Post, tindakan undang-undang itu melibatkan tuntutan ganti rugi ke atas penipuan pelanggaran kewajiban fidusiari dan kerahasiaan mengusik dokumen rasmi, konspirasi untuk mencederakan dengan cara yang menyalahi undang-undang, dan potensi pakatan sulit dengan pihak ketiga. Saudara-saudara, sekian saja berkaitan itu perkembangan terkini berkaitan dengan skandal rasuah Adun di Sabah. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, satu Malaysia dikejutkan dengan satu perhimpunan. Sebelum ini kita sudah dengar banyak perhimpunan yang dilakukan
banyak demo yang dilakukan. Nah, bukan saja pada tahun ini, pada tahun sebelum-sebelumnya. Pada awal tahun kita sudah mendengar Perhimpunan Solidarity untuk Najib Razak, dan yang terkini pula, saudara-saudara, berkaitan dengan Himpunan Anti Rasuah. Adakah Himpunan Anti Rasuah ini untuk memaksa ataupun menggesa kerajaan menangkap mana-mana perasuah di seluruh Malaysia, bukan saja di Semenanjung, bukan saja di Sabah, ataupun mana-mana pemimpin daripada kerajaan maupun pembangkang? Nah, adakah gesaan ataupun himpunan ini untuk menggesa Anwar Ibrahim sebagai PM dan juga SPRM untuk menjalankan tugas menangkap semua penyakau-penyakau ini? Nah, persoalan dia, siapakah penyakau-penyakau ini dan berapa ramaikah penyakau-penyakau ini? Dan dari manakah mereka, pembangkang ataupun kerajaan? Saudara-saudara, Himpunan Anti Rasuah, berkaitan dengan Himpunan Anti Rasuah, ini komen Anwar Ibrahim yang pasti menggemparkan. Saya tiada masalah, kata Anwar. Di sebalik pelbagai kritikan dan cemuhan bahwa pihak berkuasa cuba menyekat Perhimpunan Anti Rasuah di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan sebaliknya. Pengurusi PH ditemui selepas menunaikan solat Jumaat bersama pelajar UiTM di Pusat Islam UiTM Dengkil. Katanya dia tidak mempunyai sebarang masalah dengan perhimpunan itu. Kita tak ada masalah, kerajaan boleh memberi kebenaran. Cuma ada tempat-tempat yang tidak diberi kebenaran untuk berhimpun. Di dalam kenyataan ini juga, soalnya rasuah yang dibangkit-bangkit ini yang sekarang, saya jadi PM selama 2 tahun, apa dia masalah rasuah? Kalau ada himpunan lawan rasuah, saya tidak tolak usul. Nak berhimpun, berhimpunlah, kata Anwar. Sebelum ini polis memberi amaran kepada orang ramai supaya tidak menyertai perhimpunan dengan alasan bahwa notis penganjur tidak lengkap. Dalam pada itu, saudara-saudara, himpunan bertemakan rakyat benci rasuah dijadwalkan berlangsung di hadapan Kompleks Sogo di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Anwar menegaskan, isu rasuah yang dibangkitkan dalam perhimpunan tersebut wajar berlandaskan fakta dan tidak hanya memfokuskan isu-isu lama. Soalnya, rasuah ini yang dibangkit-bangkit sekarang. Saya jadi PM selama 2 tahun. Apa dia masalah rasuah? Kalau kamu orang kaya berbilion ringgit, ramai penyokong-penyokong, pertahankan. Sekarang nak suruh lawan rasuah, saya committed. Kalau ada mana-mana pimpinan terbabit, beritahu, tiada masalah. Kita akan tekan mereka, kata Anwar. Anwar juga mengulas, ini yang kita nak dengar. Mengulas mengenai kes bekas Ketua Menteri Sabah yang kini menjadi yang di Perdana Negeri itu, Musa Aman, yang sebelum ini dilepaskan daripada tuduhan rasuah semasa PAS dan Bersatu mentadbir negara. Jadi nak suruh saya ambil tindakan apa? Ada yang dipanggitkan soal yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Itu dilepaskan masa mereka. Masa saya, bila SPRM buka balik file, mereka kata tak boleh teruskan. Jadi macam mana saya nak dihujat dan dikecam dalam soal yang saya tak terlibat, kata Anwar. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah pun, adakah Anwar mempunyai kuasa untuk memecat Haji G? Sedangkan Haji G belum lagi didapati bersalah. Saudara-saudara yang saya hormati, apa yang akan berlaku? Apa komen Anda?